Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama mengenali juadah negeri Kelantan. Air muka yang manis, air tangan orang Kelantan umpama pelaris yang melonjakkan namanya serata alam. Pengunjung tempatan dan pelancong luar negara suka berkunjung kemari berulang kali kerana terpikat dengan sikap ramah mesra, mek dan awet Kelantan, serta terpesona menjamu selera dengan beraneka juadah yang lazat, berkhasiat dan unik serta menarik. Terasa bagaikan bertemasya di surga dunia. Kerajaan Negeri Kelantan berbesar hati mempersilakan semua peminat juadah tradisi negeri Cik Siti Wang Kembang menikmati sajian istimewa kami dengan kupasan tersendiri yang dipercayai belum pernah dibongkar lagi kerana eksplorasi kita menyentuh aspek asal-usul, nama, resipi bermula, falsafah dan pengajaran di sebalik pembuatannya. Saksikan, pasti tuan-puan terkesima. Ketupak tape beke cek mek tenge wo hulu dilepak akok gape tahi kicik wo gomoko nek pak one seng rupa putih saku cendol pak dike buah tanjung. Dikatakan orang tua-tua bermula ciptaan resipi kuih tradisional negeri Cik Siti Wang Kembang apabila moyang Melayu Islam berfikir cara menyuntik nilai agama ke dalam sanubari anak cucu mereka secara berhemat. Mereka berhajat, maksud tersurat dan tersirat sampai kepada pendengar secara santai tetapi sampai, biar kena tepat pada tempat agar hidup seimbang dunia akhirat. Datuk nenek kita faham memang sudah menjadi kebiasaan jika perut tak kenyang, berdiri duduk pun tak senang. Memahami naluri fitrah insani, orang tua-tua kita sering mengambil pendekatan mempelawa anak cucunya bersama-sama bersila di serambi, kemudian mereka berbari atau bercerita mengenai ilmu duniawi dan ukhrawi, bahkan laduni, disertai sajian kuih-muih tradisional. Hidangan menu tradisional Melayu kali ini bergelar sanggupal. Lazimnya banyak dijual secara meluas di pasar harian, di pasar minggu dan pasar tani kerana cara membuatnya mudah dan murah. Simbolik intipati sanggupal disurih melalui panduan warna-warna bersih terbit daripada biji sagu mata ikan yang jernih berinti kacang hijau dan berkuah santan putih. Resipi bermula dengan rendaman secawan kacang hijau semalaman. Keras sifat kacang kecil berwarna hijau itulah simbolik kepada kekentalan usaha awal manusia selaku makhluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perantaraan hubungan intim hamba dengan pencipta dimanifestasi melalui solat sunat hajat. Setelah selesai bersolat sunat taubat, di sepertiga malam gelap ketika insan lain sedang lena, ada tangan sedang berdoa. Keesokan hari, kacang hijau tersebut direbus sehingga empuk, yakni merekah pada bahagian mata hitamnya. Lalu dimasukkan secawan gula kabung untuk menambah manis pada rasa lemak kacang secara harmonis. Kemanisan inti inilah tanda ketulusan doa seorang hamba yang bercucuran air mata dalam munajat ketika bertahajud. Rebusan kacang hijau manis tersebut dibiarkan sejuk pada suhu bilik sementara 500 gram sagu mata ikan direndam dan ditoskan, kemudian direbus sekejap saja di dalam air bercampur secubit garam bagi membangkitkan rasa. Keputihan warna biji sagu itu adalah arca keikhlasan usaha yang dititik beratkan kepada penghasilan hajat asal, disusuli tekad berusaha dan semangat padu seperti sagu yang menyejuk dalam bentuk kristal berkental-kental. Sagu tersebut kemudiannya dikepal, ditekan pada bahagian tengah bagi memudahkan inti kacang dimasukkan. Sesudah dimasukkan inti kacang, sekali lagi sagu dikepal untuk membentuk satu dough yang sangat elok bersaiz segumpal penumbuk tetapi bersifat anjar.
Inilah keberserahan hamba kepada qada dan qadar Allah secara mutlak. Dari sinilah bermula konsep tawakal dihuraikan dengan memperincikan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 159. Dan jikalau kamu berazam, iaitu membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ada juga yang keliru menyangka tawakal ini maksudnya hanya berserah tanpa usaha. Sebenarnya konsep tawakal itu ialah berusaha sedaya upaya, sehabis tenaga, kemudian pasrah dan redha menerima apapun hasilnya mengikut ketentuan Allah. Jadi amalan tawakal yang tepat itu wajib dimulai dengan usaha keras, bukan hanya meriba tangan menunggu nasib. Tingkat kesolehan seseorang di sisi Allah jadi penentu tahap ketinggian skala usaha yang dilakukan. Hasil usaha itu pula tetap diterima walau apapun keadaan. Adapun manifestasi ikhtiar tidak tamat setakat itu. Gumpalan kristal sagu berinti kacang hijau dimasukkan pula ke dalam kukusan dan dikukus selama 20 minit sebagai lambang asosiasi tawakal sebagai tumpuan terakhir dalam suatu usaha atau perjuangan. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berikhtiar serta bekerja sesuai dengan kemampuan dalam mengikut sunatullah. Misalnya kita meletakkan kenderaan di laman rumah. Setelah dikunci rapat, barulah kita bertawakal. Situasi ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Seorang sahabat meninggalkan untanya tanpa mengikat terlebih dahulu. Ketika ditanya mengapa tidak diikat, dia menjawab, "Saya telah benar-benar bertawakal kepada Allah." Rasulullah tidak membenarkan jawapan tersebut, lalu berkata, "Ikatlah dan setelah itu bolehlah engkau bertawakal." Demikian falsafah di sebalik sanggupal, satu resipi unik penuh simbolik untuk mendidik anak bangsa Melayu Islam supaya sentiasa berusaha dan bekerja keras demi mencapai cita-cita, bukannya hanya mengharapkan pemberiannya tanpa sebarang ikhtiar. Berserah tanpa berusaha itulah namanya tawakul. Sifat yang sangat dicela oleh Allah seperti dalam surah At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, wahai Muhammad, perbuatlah kalian semua amal, maka Allah, Rasulnya dan para mukminun akan melihat amal-amal kamu sekalian. Kalau orang dulu-dulu macam kita orang buat ni, kita 100% guna santan tanpa guna tepung untuk pekatkan santan ni. Ori lah ni. Tanpa ada sebarang tepung pun kita masukkan. Ni. Dia pekat ori. Santan 100%. Sampailah masa untuk memasukkan buah-buah sagu jernih telus pandang berinti tumpukan kacang hijau ke dalam periuk yang berisi santan bercampur seinci halia, secubit halba, seulas bawang merah yang dimasak dengan api perlahan sehingga mendidih. Santan yang bertukar kuah likat yang lazat berkhasiat menyempurnakan falsafah resepi sanggupal yang unik. Jalinan rapi falsafahnya membezakan konsep berserah membuta tuli iaitu tawakul dengan pasrah setelah gigih berikhtiar iaitu tawakul atau dalam kalangan masyarakat Melayu disebut tawakal. Nah, terhidanglah sebuah lagi resepi kuih tradisi bernama sanggupal yang mendidik kita menolak tawakul dengan mempraktikkan tawakal.